Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambung pada saat topik yang seterusnya iaitu halatun yajuzu fiha iqa'ut talaqi. Keadaan-keadaan yang sababi yang mana harus fiha padanya pada halat, pada keadaan-keadaan itu fa'il iqa'ut talaqi, idhafah masdar kepada maf'ul, oleh menjatuhkan akan tolak. Right? Jadi sebelumnya kita sudah bahaskan haram ke atas suami mentolak isterinya ketika haid. Tetapi sekarang ni subtopik seterusnya ialah ada pengecualian-pengecualian yang boleh seseorang suami itu mentolak isteri dia ketika dalam keadaan haid. Maka beliau mengatakan idza pertama, dia ada 7 surah, 7 gambaran. Gambaran pertamanya, idza kanatil haidu fi iddati talaqin raj'iyyin. Apabila adalah seorang perempuan yang haid itu, al-haidu isim kanat, fi ta'alluq satu mahzuf khabar kanat, taqdir sabitatan. Apabila seorang perempuan yang haid itu sabit ia fi iddati talaqin raj'iyyin, pada iddah talaq raj'i. Iddati jar majrur wa huwa mudhaf, talaqin mudhafun ilaih, raj'iyyin sifat, ai mansubin ila raj'i, yang nisbahkan talaq itu kepada raj'i. Ketika dia talaq raj'i, mana ketika dia berada dalam keadaan iddah talaq raj'i, maknanya seorang perempuan, seorang lelaki lain, dia sudah mentolak isteri dia, maka berlalulah tempoh iddah. Yang panggil iddah apa? Iddah talaq raj'i. Apa maksud iddah talaq raj'i? Maksudnya iddah yang mana kalau suami nak kembali, boleh kembali. Kemudian fatallaqaha, maka mencerailah ia suami akan isteri, fa'il oleh zaujuha, zaujul mar'ah, oleh suami yang suami haid lah, suami perempuan yang haid tadi, marratan ukhra, sekali lagi, mana talak yang kedua. Maka fa'innahu, maka sesungguhnya talaqu zaujah tu, talaqaz zaujah isim inna, mentolak akan isteri itu khabar la hurmata fihi, ai fi talaqiz zaujah, pada mentolakkan suami isteri tadi, yakni pada fi iddati talaqin raj'iyyin. La hurmata isim la linafil jinsi, fi ta'alluq suatu mahzuf khabar la linafil jinsi, taqdiruhu thabitun, sabitatun fihi ay fi iddati talaqin raj'iyyin, pada ketika iddah talaq raj'i, tak haram. Kenapa tidak haram? Wa dzalika litalabbusiha bil iddah. Wa dzalika adamu hurmati talaqiz zawji fihi tu litalabbusiha ay sabitun khabar. Jadi wadzalika, dan bermula demikian itu demikian. Demikian apa? Iaitu adamu hurmati talaqiha. Dan juga itu sabitun litalabbusiha, kerana bersepakainya perempuan tu, idhafah masdar kepada fa'il, talabbasai talabbasu talabbusan, bersepakat ia maknanya dia berada bil iddati, pada iddah. Dia sedang berada dalam iddah lah kan. Jadi tolak kali kedua pun bukannya menambahkan iddah lagi tak. Iddah samalah. Iddahnya sama juga. Lepas tu si suami itu boleh rujuk lagi selagi mana berlakunya iddah raj'i. Kalau kalau dah habis dah iddah raj'i, habis selesai. Kena akad nikah lain lah pula. Kalau nak semula. Tu situasi pertama. Situasi kedua, allaqa talaqaha talaqaz zaujah, telah mentakliklah ia suami akan tolaknya, maf'ulun bih, akan tolaknya isteri. Talaqaha idhafah masdar kepada maf'ul. Wahya wawul hal bagi ha. Hal keadaan bermula dia zaujah itu, isteri itu, khabar haidun, haid ya. Haid tadi fi akhiri juz'in. Bukan. Allaqa tu ataupun allaqa tu, allaqat talaq tu fi akhiri, ta'alluq fi pada allaqa. Allaqa fi akhiri juz'in, pada akhir bahagian, akhiri jar majrur, juz'in mudhaf ilaih, min haidatiha, haidati jar majrur, ha mudhaf ilaih.
daripada haidnya haid perempuan itu. Mana sekarang ni seorang lelaki tu, dia gerang kat isteri dia. Jadi isteri dia sedang haid, jadi dia pun ta'liq tolak. Dia kata, kamu aku ceraikan ketika di akhir haid kamu. Di akhir haid kamu. Ataupun di akhir juzuk daripada haid kamu. Bila begitu, adakah berlaku kezaliman? Tidak berlaku kezaliman di situ, memanjangkan iddah. Kerana contohnya, haid berhenti ataupun habis haid dia pukul 3 petang. Jadi dia qaidkan ta'liq tersebut, cerai di akhir haid. Maknanya selepas habis haid itu masuk suci, selesai. Masuk dalam iddah lah. Dia bukannya tolak sekarang. Jadi kalau dia ta'liq hari pertama, keluar haid. Dia ta'liq kata lepas akhir haidnya, kalau kamu dah akhir haid, aku tolak kamu. Dia ta'liq kan tu. Maka sekarang ni hari pertama yang dia buat lafaz tersebut, tidak lagi cerai, masih lagi suami isteri. Hari kedua keluar haid lagi, masih lagi suami isteri. Sampai dah habis haid, lepas tu suci, maka ditolaklah, tertolak dengan ta'liq tersebut. Jadi adakah ta'liq tolak tersebut haram? Tidak haram. Kerana ditaklikkan dengan hujung haid. Bi anqala taswir wa dhalika ta'liqu musawwarun, dan bermula demikian ta'liq itu musawwarun, ditaswirkan akan dia akan ta'liq itu. Bi anqala, dengan bahawa sekira-kira berkata ia suami. Anti talikun, bermula engkau itu khabar, tolak, tertolak ataupun tolak lah. Talikun, payah juga kita nak terjemah ke Melayu. Sebab taliqu tu isim fa'il. Isim fa'il ni ialah zatun muttasifun bisifati talaq. Satu zat yang bersifat dengan sifat tolak. Mana seorang isteri ni sudah bersifat dengan sifat tolak suami. Tapi talikun tu fi akhir juz'in min haidatiki, pada akhir bahagian daripada haid engkau. Fi akhiri jar majrur wa huwa mudhaf, juz'in mudhafun ilaih, min haidati jar majrur wa huwa mudhaf, ki mudhaf ilaih. Kenapa tidak haram? Li'annal iddah, li'annal mar'ah ataupun li'annal haidha. Karena bahawasanya perempuan yang haid itu khabar, satash'ra'u, lagi akan masuk ia perempuan haid itu fil iddati, dalam iddah, iaitu bila di akhir hujung haid, ketika selepas tu suci. Bi mujarrad inqita'i damiha damil mar'ah fi akhiril haidati, dengan semata-mata terputuslah oleh darahnya darah perempuan. Bi mujarradi jar majrur wa huwa mudhaf, inqita'i mudhaf ilaih, dami mudhaf ilaih, ha mudhaf ilaih. Idhafah inqita' kepada dami, idhafah masdar kepada fa'il. Inqita' ta'alluq fi. Inqita' fi akhiril haidati, pada akhir haidnya. Fi akhiri jar majrur, al haidati mudhaf ilaih, pada akhir haid, habis, selesai. Pada akhir haid dia inqita', habis, selesai darah tu. Maka ketika ini tidak berlakulah tatwilul iddah, seperti mana yang diharamkan oleh syarak. Situasi ketiga, idza talaqaha, apabila mencerailah ia suami akan isteri, qabla an yadkhula biha, sebelum bahawa bersetubuh ia suami, biha, bersamanya, bersama isteri, biha jar majrur, wahia, hal keadaan jadi idza talaqaha qabla an yadkhula, dan mencerailah oleh suami akan isteri tadi, qabla an yadkhula. Okey, dia ada beza sikit tadi. Dia ada beza sikit tadi tu. Duduk renung tu.
Dia kata tadi tu, kalau muka surat 57 tu, la tuhsabu minal iddati, yang baris ketiga, la tuhsabu, tidak dibilangkan baqi haid itu minal iddati, daripada iddah. Okey. Mana kalau seorang isteri suami tu, dia cerai dia waktu haid, maka baqi haid itu tidak dikirakan sebagai iddah. Wala yakunu dhalika wala yakunu dhalika wala yakunu dhalika wala yakunu dhalika, dan tidak adalah demikian itu, demikian gini. Demikian itu demikian syuru'ul iddah. Syuru'ul iddah. Demikian itu, demikian masuk iddah. Tidak berlakulah masuk iddah tersebut illa idza talaqaha hamilan, melainkan makna masuk idza, apabila talaqaha, mencerailah ia suami, dia akan isteri, hamilan, dalam keadaan hamil. Okey. Maknanya kalau seorang itu cerai dia waktu hamil, tidak haram, kerana bila dah cerai waktu hamil tu automatik masuk dalam iddah. Au tahiran min ghairi jima'in, ataupun suci tanpa jima'. Maksud gini, bukan tanpa iddah. Kejap, baca sikit. Bukan, okey. Tahiran min ghairi jima'in, suci tanpa jima'. Maksud dia apa dia? Kalau dia menceraikan isteri dia, ketika dia itu suci, dalam tempoh suci yang bukan jima'. Faham? Tempoh suci yang dia tidak pernah berjima' padanya ketika suci itu. Lepas tu dia cerai. Maka dia masuk iddah tak? Dia masuk iddah 3 kali quru'. Bukan tidak ada iddah, 3 kali quru'. Tidak 3 kali quru'. Bukan bermaksud suci tanpa jima' ni dia tak pernah jima' dia tak? Bukan. Bukan maksudnya tidak pernah jima' dia tak. Sepanjang perkahwinan tu pernah jima' dia. Cuma waktu dia nak ceraikan isteri itu, pastikan berada pada waktu suci yang dia tak pernah jima'. Faham tak? Sebab tu dalam hadis Ibnu Umar tadi, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tadi tu, yang Rasulullah bagi tempoh tu, dia cerai waktu haid. Kemudian dia kata rujuk semula hatta tathur, sehinggalah suci. Thumma tahid, kemudian haid semula. Thumma tathur, kemudian suci semula. Suci yang semula ni, Nabi SAW kata apa? Qabla ayyamassa, sebelum dia jima', sebelum dia sentuh mana jima' lah. Sebelum dia sentuh, sebelum dia jima' itu, Ibnu Umar berpilih sama ada nak tolak ketika itu ataupun tidak. Supaya tidak berlakunya tidak berlakunya tolak pada ketika haid satu. Kemudian tidak berlakunya tolak pada ketika suci yang dijima' dalam dia. Faham? Tu yang muka surat 57. Maknanya kalau dia tu suci, kemudian dia tidak pernah bersetubuh dengan isteri dia ketika suci tersebut, dia tolak, maka start masuk iddah 3 kali quru'. Okey, yang beza nombor 2 ni pula, muka surat 58 ni, nombor 3. Dia kata idza talaqaha, apabila mentolaklah ia suami dia akan isteri. Qabla an yadkhula, sebelum bahawa bersetubuh ia suami biha dengan isteri. Wahia, hal keadaan bermula dia perempuan tadi haidun khabar, haid ia. Fala ba'sa bihi, maka tidak ada masalah. Ba'sa isim la linafil jinsi, bihi jar majrur, bihi ay bit talaq. Dengan demikian talaq, bidzalika talaq. Bihi ta'alluq satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, taqdiruhu thabitun. Okey. Apa beza nombor 3 dengan nombor 2? Kita kata dah, nombor 3 dah. Apa beza nombor 3 dengan sebelumnya? Bezanya ialah, sekarang ni yang sebelum ni, dia telah berkahwin. Dia setelah bersetubuh, ada anak apa semua. Tiba-tiba dia nak cerai isteri dia. Mana pernah bersetubuh dah. Cuma bila nak cerai isteri dia itu, jangan tamanya ketika haid. Kerana apa? Kerana dia akan melambatkan iddah. Dan jangan juga ketika waktu suci. Yang mana waktu sucinya itu dia pernah bersetubuh dengan dia. Kerana dia tak tahu nanti iddah dia itu sama ada iddah mengandung ataupun iddah 3 kali quru' kalau dia tak mengandung. Sebab setubuh tu boleh jadi ada anak. Yang dianjurkan setubuhnya, yang dibolehkan
Talak tu ialah ketika isteri hamil. Kerana bila isteri hamil, dia cerai, masuk terus dalam iddah. Maka iddahnya ialah beranak, iddahnya ialah mengandung sehinggalah beranak. Okey. Beza dengan hak ni. Hak ni dia kahwin. Hak ni lah yang kita bagi contoh lah izalatul itibah tu. Ada kita muskil ke? Tu tak ada iddah ni. Oh, rupanya masalah lain. Jadi sekarang ni yang ketiga ni seorang suami ataupun seorang isteri. Kita bagi contoh hak nifas tadi juga. Tapi beza sikit. Cuma tadi nifas tu, tadi lepas beranak tu suci kan? Lepas suci, suami dia nikah dengan orang lain. Dia nikah dengan orang lain, tak ada setubuh. Dia nikah dengan orang lain, tak ada setubuh, cerai. Hak tu dalam masalah ni, dalam masalah nombor 3. Contoh nombor 3. Contoh nombor 3 hak tadi tu. Kalau hak contoh hak ni yang tahiran dulu, tahiran min ghairi jima'in, contoh dia macam biasalah. Seorang suami yang ada seorang isteri, ada anak belaka ada dan sebagainya, dia pun nak cerai isteri. Nak cerai isteri waktu bila? Waktu ketika isteri sedang suci yang tidak pernah bersetubuh dalam suci tersebut. Bukan tak pernah bersetubuh langsung tak. Bukan sepanjang perkahwinan tak pernah bersetubuh, tidak. Bukan maksud gitu. Sepanjang suci ni dia tidak pernah bersetubuh. Maka boleh dia cerai ketika itu supaya dia masuk dalam iddah dan mula 3 quru. Hak yang nombor 58, muka surat 58 nombor 3 ni ialah dia memang sama sekali tak pernah bersetubuh. Sejak pada kahwin sampailah sekarang dia nak apa? Dia nak cerai dia. Lepas tu dia pun nak cerai dia waktu haid. Samalah bila kata haid waktu nifas pun samalah. Maka boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak ada iddah. Orang yang kahwin yang belum pernah bersetubuh, lepas tu cerai, ada iddah tak? Tak ada iddah. Sebab tu kita bagi contoh nifas tu, kita bagi contoh tu lah izalatul itibah tu, kita muskil. Ya betul, tak ada iddah. Bukan tinggal kuruk. Nak kira macam mana? Oh, silap faham punya. Jadi nombor 3 ni contohnya ialah seorang perempuan. Dia tu sudah beranak dengan suami yang pertama. Kita kata suami pertama tu sebab dia kahwin lain. Suami pertama dia beranak anak. Sebelum beranak anak tu, contoh beranak anak pukul 3 petang, pukul 12 tengah hari, suami pertama cerai dia. Boleh tak cerai dia? Boleh. Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan mengandung. Iddah dia ialah sehingga, beranak lah. Pukul 3 pun beranak. Beranak tu habis iddah dia. Sebab apa? Sebab sudah beranak. Andai katalah 3 tu dah selesai beranak. Okay. Pukul 5 petang, dia nikah dengan orang lain pula pukul 3 petang. Dan dah menikah lalu. Dan dia sedang keluar darah nifas. Kemudian suami dia yang kedua dia pula nak setubuh dia lah malang tu. Tengok nifas lagi. Gegang juga. Cerai juga. Cerai ketika ni boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak pernah bersetubuh sama sekali dengan isteri dia selepas kahwinan. Maka tidak ada iddah baginya. Boleh dia tolak ketika haid. Tu baru situasi yang untuk nombor 3 ni. Jadi kena pandai beza, kena bagi beza sikit antara situasi nombor 3 dengan muka surat sebelah. Muka surat sebelah tadi, tahiran min ghairi jima' itu dari sudut nak start iddah. Kalau yang nombor 3 muka surat 58 ni dari sudut tidak ada iddah. Beza tu muka surat 58 yang nombor 3 dari sudut nak taswir kata tidak ada iddah sama sekali sebab tak pernah sama sekali bersetubuh. Beza dengan muka surat 57 itu bermaksud masuk iddah bila? Masuk iddah ketika dia itu sedang suci dan tidak disetubuhi oleh suami dia ketika suci itu ketika diceraikan. Habis nombor 4. Idza kana al-haidu fi halil hamli. Apabila adalah haid itu, al-haidu isim kana. Apabila adalah haid itu semua pula hari ni apabila adalah haid itu fi halil hamli pada keadaan hamil, pada keadaan mengandung, fi hali jar majrur, al-hamli mudhaf ilaih. Apabila adalah haid itu pada ketika mengandung. Haid itu pada ketika mengandung atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i yang kata darah yang keluar ketika mengandung tu haid lah. Wa dzalika tu pun harus juga tolak. Wa dzalika mana nak kata وذلك جواز الطلاق في حال الحمل itu sabitun
Wadzalika jawazut talaqi, dan bermula demikian itu mubtada. Demikian harus talak itu dalam keadaan ketika hamil tu sabitun khabar. Sabit ia kenapa? Li syuru'il mar'ah, ataupun li syuru'il haid. Kerana masuk perempuan yang haid itu fil iddati jar majrur. Dalam iddah. Dah telah masuk dalam iddah tak? Masuk dalam iddah. Sebab apa? Iddah dia ialah mengandung. Sehingga beranak. Aqibat talaqi, selepas daripada tolak. Lepas tolak masuk dalam iddah. Maka termasuk dalam firman Allah Ta'ala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Haitsu sekira-kira anna iddataha, bahwasanya iddahnya iddah perempuan tu. Iddata isim anna wa huwa mudhafu ilaih biwad'i ba ta'alluq suatu mahzuf khabar anna taqdiruhu sabitun. Sabit ia biwad'il habli, dengan beranak akan kandungan tersebut. Iddah dia ialah sampai beranak. Bila lepas beranak, selesailah iddah dia. Tak ada iddah dah. Bila dah beranak, tidak ada iddah. Selesai dah iddah dia. Ketika belum beranak, maka waktu tu masih lagi dalam keadaan iddah. Selesai. Mudah tu. Nombor 5. Idza kana baina az-zawjaini niza'un. Niza'un isim kana muakhar. Baina ta'alluq suatu mahzuf khabar kana muqaddam. Apabila adalah antara dua pasangan tersebut, suami isteri itu pergaduhan. Gaduh. Ataf wa su'u asyaratin, dan juga buruk pergaulannya. Tak boleh nak baik dah. Kemudian wa talabat minhu minaz zawji talaqaha, dan memintalah ia isteri daripada suami itu akan maf'ulun bih talaknya, talak isteri. Dia minta untuk talak isteri. Dia panggil apa? Tebus talak. Khulu' bi'iwadin. Talabat minhu talaqaha bi'iwadin, dengan satu gantian. Isteri yang nak bayar kepada suami supaya dia cerai dia. Maf'ul ajlih, kenapa dia tutup tu? Iftida'an li nafsil mar'ah, kerana untuk menebuskan akan diri perempuan tadi, nak tebus diri. Jadi dia bayar ke suami cerai dia. Dia berikan iwad, satu gantian lah. Ataf pada iftida' wa rughbatan, dan kerana gemar, kerana berkehendak fit takhallusi, pada membebaskan diri minad darari, daripada kemudaratan, sifat alladhi yalhaquha, yang menimpa ia darar itu maf'ulun biha, akan mar'ah. Dia minta. Dia tak tahulah nak baik lagu mana. Dia pun minta cerai atas jalan khulu'. Cuma biasanya sekarang ni semua atas mahkamah belaka lah. Pergi mahkamah lah eloknya, dia pertimbang dan sebagainya. Buat sendiri-sendiri kan, tak tahu pula. Fa'innahu, maka sesungguhnya sya'an khabar inna yajuzu, haruslah lizawji jar majrur, bagi seorang lelaki suami tadi, fa'il talaquha talaquz zawjah, idhafah masdar kepada maf'ul, mentalak akan isteri. Harus fi halil haidi, pada ketika haid. Fi hali jar majrur, al haidi mudhaf ilaih. Sebab apa boleh ketika haid? Sebab dia sendiri yang nak. Sebab sekarang ni syarak menjaga hak perempuan. Jadi mentatwilkan, memanjangkan iddah isteri, hukum dia haram. Sekarang ni dia mengambil risiko. Dia mengambil risiko, dia ditolak ketika haid. Tak apalah, haid iddah lambat pun lambat, tak larat dah. Nak duduk dengan dia ni, nak duduk dengan suami, teruk sangat. Jadi dia boleh ambil risiko. Jadi syarak membenarkanlah, sebab dia sendiri yang nak. Dalil li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kerana hadis Ibnu Abbas, hadis jar majrur, ibni mudhaf ilaih, Abbasin mudhaf ilaih, radhiyallahu taala anha, khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan, ay Allahumma rdi anha, mudah-mudahan meridailah oleh Allah taala daripada perempuan haid itu. Dia kata hadis Ibnu Abbas, dia kata anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan, anna imra'ata Thabitin ibni Qaisin, bahwasanya isteri bagi Thabit bin Qais. Khabar anna ja'at, telah datanglah ia isteri Thabit bin Qais tu, ja'at ta'alu ila, pergi datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jar majrur, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah ia isteri Thabit bin Qais tu, dia kata gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Rasula munada. Wa huwa mudhaf. Allahi mudhafu ilaih. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ma'a'tabu alaihi ala Thabit bin Qais. Tidaklah manafi, tidaklah menyalah oleh aku atasnya atas Thabit bin Qais fi khalqin, pada ciptaannya. Sini boleh tengok hadis balik, khalqin ke khuluqin. Kalau khuluqin akhlak lah, kalau khalqin ciptaannya. Wala dinin, dan juga tidaklah agamanya. Ai wala a'tabu alaihi fi dinin, dan tidaklah aku salahkan atasnya atas Thabit bin Qais itu terhadap agamanya. Walakin, akan tetapi, akrahul kufra, membenci ia oleh aku akan kekufuran fil islami, dalam Islam. Dia tak sanggup lah. Takut dia berlaku derhaka pada suami dan sebagainya. Maka dia pun nak minta cerai lah daripada Nabi SAW untuk dia ni nak cerai dengan Thabit bin Qais. Maka faqala Nabi SAW, maka bersabdalah oleh Nabi SAW, dia kata aturiddina, bukan aturidina, aturiddina alaihi ala Thabit hadiqatahu hadiqatat Thabit. Adakah aturiddina anti adakah memberi oleh engkau, memberi semula oleh engkau alaihi atasnya atas Thabit bin Qais, maf'ul bi hadiqatahu hadiqata Thabit bin Qais. Hadiqah ni lah syarah hadis disebut badalul khul'i, gantian khulu' lah, iwad. Qala ta'ala, mana kamu nak beri sesuatu kau sebagai ganti ke atas Thabit bin Qais untuk mencerai kamu? Faqalat, maka kau berkata ia imra'ah tadi, na'am, ya betul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata aqbil al-hadiqata wa talaqaha tatliqatan. Dia kabur ke laki itulah. Aqbil tu dia punya fi'il amar. Aqbala yuqbilu iqbal. Kalau fi'il rubai yang mazid ni, biasanya aqbala yuqbilu asalnya yuaqbilu. Buang ya, fi'il amar mari balik hamzah. Aqbil. Begitu. Ambillah oleh engkau, wahai Thabit, akan al-hadiqah, gantian tersebut. Wa talaqaha, dan mencerailah oleh engkau, mencerailah ia. Wa talaqaha, dan cerailah. Hak ni wa talaqaha ke apa? Kalau wa talaqaha, dan mencerai ia seorang. Sedangkan sini dia tengah khitab ni. Wa talaqaha tatliqatan taf'ilan, tu maf'ul mutlaq. Talaqa yutalliqu tatliqan, maf'ul mutlaq. Wa talaqaha, dan mencerailah ia seorang, akan imra'ah itu tatliqatan, akan sebagai tolak yang satu. Tolak satulah. Cuma muskilah lafaz tu. Talaqaha ka talaqna. Talaqta ka talaqtaha. Cek balik hadis. Talaqtaha tatliqatan ke atau talaqaha tatliqatan. Sebab tadi kata aqbil, fi'il amar. Lepas tu, okey. Dia guna fi'il amar ni. Talaqa yutalliqu talliqha. Gitu. Talliqha. Fi'il amar. Talliqha. Tu lah, tak ada bari gitu. Talliqha, baru jadi amar. Hendak tolaklah oleh engkau, jadi Qais, Thabit bin Qais, akan imra'ah tu tatliqatan. Mafhum mutlaq, akan sebagai satu tolak, habis selesai. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan hadal haditha, akan hadis ini fa'il oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar. Lam yas'alha, tidak sama sekali bertanya ia Nabi akan isteri. Hal kanat, adakah ia perempuan itu khabar kanat haidan, haid, atau tahiran, ataupun suci. Nabi tak tanya. Ini dalil dia jelas kata, bila perempuan minta khuluk, cerai secara khuluk, maka tidak perlu ambil tahu
haid dan suci je. Kerana dia yang mengambil risiko nak keluar daripada hubungan suami isteri. Walianna hadha talaqa, dan kerana bahawasanya talak ini, hadha isim bi anna, at-talaqa badal. Khabar di anna iftida'un minal mar'ati, penebusan daripada seorang perempuan an nafsil mar'ah, daripada diri seorang perempuan ni. Dia nak tembuh diri. Dia nak tembuh diri. Jadi tangguhlah risiko sendiri, boleh, tak ada masalah. Wa badluha lil mali, dan bermula memberinya perempuan, idhafah masdar kepada maf'ul, memberinya perempuan lil mali, bagi harta tersebut, jadi memberikan kepada suami itulah. Khabar musy'irun, memberi isyarat, dapat difahami bihajatiha, dengan hajatnya isteri, ila talaqi, jar majrur, kepada cerai. Ala ayyi halin kana, atas mana-mana keadaan adalah ia hal. Kana tu sifat hal, kana tam. Atas mana-mana keadaan ada ia hal. Fadarrarul maqami ma'a man akraha yukri ikrah. Takrahu. Takrahu bukan ikrah. Fadararul maqami ma'a man takrahuhu a'zamu min darari tulil muddati. Bermula kemudaratan maqam, keadaan, ma'aman, beserta dengan maqam ni, maqam lah kedudukan dia. Bermula kemudaratan kedudukan dia ma'aman takrahu, beserta orang, yakni suami yang membenci ia isteri, hu akan man, itu khabar a'zamu, terlebih besar mudarat dia beserta dengan orang yang dia benci, berbanding min darari tulil iddati, berbanding dengan kemudaratan panjangnya iddah. Maka fajaza daf'u a'laha bi adnahuma. Fajaza daf'u a'lahuma bi adnahuma. Maka haruslah menolak, maka haruslah fa'il menolak a'lahuma, ay a'la dararain. Mudarat yang haruslah oleh fa'il menolak akan a'la. Daf'u a'la idhafah masdar kepada maf'ul lah. Menolak ia oleh menolak akan mudarat, dua mudarat yang paling tinggi, bi adnahuma, dengan dua mudarat yang paling rendah. Antara dua mudarat ni yang paling rendah apa dia? Iaitu dararu tulil iddah. Bagi dia rendah. Bagi dia yang tinggi adalah dararul maqami ma'a man takrahu, iaitu mudarat berada bersama dengan orang yang dia benci. Habis selesai. Wa kharaja bil iwadi, dan telah keluar dah dengan iwad, gantian itu, minha, daripada imra'ah, isteri, jar majrur, khabar fa'il, barang, oleh barang, lau talaqaha, jikalau mentolaklah ia suami, akan isteri, bisu'aliha, dengan memintanya suami, memintanya isteri, bila iwadin, tanpa gantian. Kalau dengan gantian, dia panggil tembus tolak. Tapi kalau seorang perempuan tu, dia minta tolak kepada isteri dia, tapi tak ada ganti apa-apa, tak ada iwad apa-apa. Ataupun au bi'iwadin, ataupun dengan satu gantian, tapi min ghairiha, daripada selain daripada perempuan tersebut. Ada gantian, tapi bukan daripada isteri, daripada orang lain. Maka hak ni fayahrumu, ay fayahrumu talaqu. Maka haramlah oleh fa'il talak. Haram talak ketika dia haid, tak boleh. Kenapa? Lianna dhalika, kerana bahawasanya demikian itu, dhalika al-madhkurah, yang tersebut daripada dua masalah tu. Sama ada isteri itu minta cerai dalam keadaan tidak beri ganti rugi, ataupun gantian lain, ataupun diberikan gantian tapi daripada orang lain, bukan isteri itu sendiri. Maka hak tu la yush'iru bid-darari, tidak menunjuk ia dhalika bid-darari, dengan kemudaratan, yakni kemudaratan yang berlaku atas perempuan tersebut. Tak menunjukkan sebarang kemudaratan, sebab seolah-olah tak ada hajat. Perempuan ni hanya minta cerai, tak ada iwad. Mana tak sungguh nak cerai tu. Ataupun ada gantian tapi orang lain yang beri, tak ada daripada dia. Mana tidak ada kesungguhan untuk cerai tu, maka tidak dikira sebagai darar bersama dengan suami dia. Wallahu a'lam. Habis masalah yang kelima. Masalah yang keenam pula ialah idza talaqaha, apabila mencerailah ia suami, maf'ulun bih, akan isteri, fi ila'in,
pada ilak. Oh, ni panjang suterai nak kita terang dalam Izalatul Iltibas. Boleh tengoklah cerita drama dalam Izalatul Iltibas pasal ilak ni. Sifat ilak yang yutlabu minha, yang dituntutkan akan ilak tu, minha daripada isteri, ba'da mudhiyil muddati, selepas daripada berlalunya tempoh. Bitalabin tu silap. Idza talaqaha fi ila'in bitalabin minha ba'da mudhiyil iddati. Okey. Isteri tuntut cerai selepas berlalu iddah, berlalu satu tempoh dalam ilak. Okey, ilak tu apa dia? Kita dah bagi dah dalam Izalatul Iltibas. Tapi tak apalah, idza takarrara tahaqqaqa, idza tahaqqaqa tadaqqaqa. Okey. Ilak ni ialah seorang suami. Nak jelas lagi detail ke Izalatul Iltibas lah. Seorang suami yang memiliki tolak. Kalau seorang suami yang tidak memiliki tolak, tidak termasuk dalam ilak dan tak boleh buat ilak. Adakah suami yang tidak memiliki tolak? Ada, iaitu contoh suami itu gila. Jadi yang memiliki tolaknya wali dia, ataupun suami tersebut budak-budak. Jadi yang memiliki tolak tu ialah wali dia. Jadi maknanya orang gila ataupun budak-budak yang menjadi suami ni tidak boleh melaksanakan ilak. Ilak ni mesti seorang suami yang memiliki tolak, bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri, sama ada secara mutlak. Aku tak mahu bersetubuh denganmu. Noktah. Mutlak tu. Satu. Jadi ilak. Yang kedua, ataupun dia kata aku tidak mahu bersetubuh denganmu, tapi dalam masa 4 bulan ke atas. 5 bulan ke, 6 bulan ke, 7 bulan ke, 4 bulan ke, jatuh ilak. Tu ialah ilak. Adapun kalau dia sumpah, aku tak mahu bersetubuh. Allah. Semua ni macam mana lah nak buat sedung ni. Tinggal nak penderah. Semua pula. Jadi kalau seorang suami itu, dia bersetubuh, tak mahu bersetubuh dengan isteri dia, dia bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri dia selama 3 bulan, maka tidak jadi ilak. Ataupun bersumpah tidak mahu bersetubuh selama 2 bulan, tidak jadi ilak. Ataupun bersumpah untuk tidak mahu bersetubuh selama seminggu, tidak jadi ilak. Tidak jadi apa? Tidak jadi ilak. Okey. Andai kata dalam tempoh dia kata aku tak mahu bersetubuh dengan kamu 4 bulan. Okey, 4 bulan. Jadi dalam tempoh 4 bulan, tiba-tiba dia pergi setubuh juga. Maka tu dia langgar sumpah. Bila langgar sumpah, kena kafarah. Kafarah sumpah lah. Okey. Kemudian selepas 4 bulan, tak mahu setubuh juga. Lepas 4 bulan, tak mahu setubuh juga. Maka isteri ada hak untuk minta suami setubuh dia. Ada hak untuk suruh suami ataupun minta suami setubuh dia. Okay. Tapi dengan syarat ketika suci lah, bukan ketika haid. Minta setubuh tu ketika suci lah, bukan ketika haid. Suami tak mahu juga. Bila tak mahu juga, maka nak report ketuk qadi lah. Nak report ketuk qadi. Ini kalau dia tak mau cerai jugalah. Okay, andai kata kalau dia cerai. Kalau report ketuk qadi, tok qadi akan suruh ijbar, akan memaksa suami cerai dia lah. Tapi andai kata tak sampai qadi lagi, isteri minta cerai dia. Suami pun menceraikan dia walaupun dalam ketika haid. Sebab apa? Sebab ada unsur perempuan itu yang minta cerai. Perempuan itu yang minta cerai. Itu ada hajat yang besar daripada perempuan lah. Macam khuluk tadi, dia minta cerai. Ni pun ada unsur meminta cerai. Tapi isunya ialah pada ilak. Tu. Maka selepas tempoh mudah sini, muddatul ilak tu. Kalau dia
Kalau dia sumpah 4 bulan, 4 bulan. Lepas 4 bulan. Lepas 4 bulan, maka perempuan ni tuntut suami dia setubuh dia. Tak setubuh juga. Maka dia tuntut pula untuk tolak. Maka suami pun tolak dia. Padahal ketika haid, boleh. Wadzalika al-madhkuru thabitun. Dan bermula demikian dan tersebut itu sabit ia. Bi'an dengan sekira-kira bahawa tutalibuhu meminta ia perempuan. Akan dia akan isteri, akan suami. Bil wat'i dengan bersetubuh. Dia suruh setubuh. Wahia hal keadaan bermula dia perempuan tu. Dhamir mustatir. Ini hal bagi dhamir mustatir pada tutalibuhu. Hal keadaan bermula dia perempuan tu khabar tahiratun, suci ia. Maka fayamtani'u, kemudian enggan ia suami. Fatutalibuhu, kemudian bila enggan wati juga, fatutalibuhu, maka menuntutlah ia isteri akan suami bitalaqi dengan talaq. Maka ketika inilah wahia dan hal keadaan bermula dia imra'ah tu khabar haidun haid. Waw tu wawul hal, hal kepada dhamir mustatir tutalibuhu. Maka boleh tak suami cerai ketika ini? Boleh. Kerana apa? Kerana ada hajat. Habis, selesai. Nah tu. Nombor 7 pula, idza talaqahal hakimu, apabila telah bertolaklah akan isteri itu fa'il oleh hakim. Hakim yang tolak. Fi shiqaqin, pada satu pergaduhan. Waqa'a, sifat yang berlakulah bainaha, antara isteri wa baina zawjiha. Waqa'a, yang berlakulah ia shiqaq. Dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada shiqaq, iaitu pergaduhan yang berlaku antara isteri dan antara suami nyonya isteri. Maka fala yahrumu talaquha, maka tidak haramlah talaknya isteri tadi. Hina idin, ketika itu, ay hina idh waqa'a bainaha wa baina zawjiha shiqaq. Okey. Ini mudah pula ni. Ini sekarang ni berlaku pergaduhan besar. Kita tengok sikit tiba-tiba. Berlaku pergaduhan besar. Berlaku pergaduhan besar. Ya gini ya sahabat-sahabat kita ni kita ni sebenarnya tak kerti cakap Terengganu. Kita selesa cakap utara lagi, tapi tu kita utara Pulau Pinang. Pulau Pinang gila sikit. Takut dia main gila tu susah juga. Kita nak terang secara ilmiah. Jadi kita campur bahasa sikit lah. Terengganu tak Terengganu, Penang tak Penang. Begitu. Ada orang kata, duduk lah Terengganu lama, boleh cakap Penang, boleh cakap Terengganu, lama-lama asah sikit-sikit. Dah cakap Terengganu buat apa? Kita orang Penang cakap Penang lah, apa cakap Terengganu pula, kan? Cuma kita biasa-biasa mengajar ni, tak ada lah cakap pekat Penang kan, dan tak lah sampai tahap Terengganu sangat, kita pun tak erti. Tengah-tengah je lah. Tu. Jadi sekarang ni, mana dia hilang lah. Ini sekarang ni berlaku pergaduhan. Pergaduhan antara suami isteri. Contohlah, isteri tak suka suami dia, akhlak dia dan sebagainya. Ataupun suami dia tuduh dia macam-macam tanpa sebab. Maka, bila berlaku begitu, maka qadi kena tahan lah. Qadi kena sekat suami tu. Janganlah buat begitu dan sebagainya. Pada kali pertama lah, pada awal-awal begitu. Kemudian, berlaku pergaduhan lagi. Berlaku pergaduhan sampai tahap qadi ni kena hantar wakil. Wakil ni dipanggil sebagai al-hakam. Orang yang dilantik oleh qadi ataupun hakim untuk mendamaikan dua orang ni. Hakam dia panggil. Al-hakam dia panggil. Al-hakam ni seseorang yang dilantik oleh qadi ataupun hakim tu untuk menyelesaikan masalah dua orang ni. Okay. Al-hakam yang terbaik, al-hakam ada dua orang lah. Satu belah pihak suami, satu pihak isteri. Satu pihak suami, satu pihak isteri. Dan lebih utamanya hakam ni adalah di kalangan ahli keluarga masing-masing. Ahli keluarga suami, ahli keluarga isteri. Untuk berbaik semula. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah. Dia panggil sebagai al-hakam. Kemudian bila dah ada al-hakam sekalipun, untuk mendamaikan dua orang tu, tak damai-damai juga. Susah untuk islah. Asur al-islah dalam kitab sebut. Susah untuk berdamai juga. Walaupun ada dua wakil. Seorang daripada suami, seorang daripada isteri. Walaupun begitu.
Maka apa lagi? Maka berlakulah tolak. Siapa yang tolak tu? Hakim yang akan mentolakkan dia. Hakim yang akan mentolakkan dia. Ni cerita ni panjang sebenarnya. Nanti tengok dalam Izalatul Iltibas lah. Kita kata dah, ngaji haid nipah kita ni kalau tengok sekadar satu, tiba-tiba tengok Ihatah. Al-Majmu' dulu tak tengok. Al-Majmu' Syarah Muhadzab kita baca tak tengok. Sabilah yang kita baca tak tengok. Izalatul Iltibas yang kita baca tak tengok. Risalatul Mahid tak tengok. Tak mada. Yang belajar dengan kita bab darah ni dia kena ikut semua. Baru dia tahu flow dia. Kadang-kadang kita ada tersilap sini kita teru belah sana. Kadang-kadang tersilap sini kita teru kelas lain. Jadi gitu. Jadi kita pernah baca dah Sabilah. Tengok Sabilah dalam YouTube ada. Majmu' Syarah Muhadzab baca habis dah. Risalatul Mahid baca habis dah. Sekarang ni Izalatul Iltibas dengan kitab ni. Ni sebelum kitab ni kita lalu dengan Izalatul Iltibas tu, dia sudah lalu dah Risalatul Mahid yang kita baca, Sabilah yang kita baca dan juga Al-Majmu' yang kita baca. Sebab apa? Sebab kita ikut ada benda-benda kadang-kadang salah silap ke apa, kita tegur situ ataupun kita kata ni cerita ni dalam kitab ni. Nanti akan datang. Tengok nanti. Okay. Kalau nak cerita panjang. Habis. Jadi maka tidak haramlah tolak isteri tadi. Kerana apa? Kerana ada keperluan untuk tolak dia. Habis, selesai. Wallahu a'lam.